Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 27 hari bulan 9 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih. Hikayat kita yang ke-86, Al-Hikayatus Sadisatu Wath-Thamanun. Hikayat yang ke-86, kisah Sayyidina Abu Bakar dengan Bilal demam panas mula-mula sampai di Madinah. Kemudian Nabi SAW doakan kesihatan untuk bumi Madinah dan penduduknya. Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dengar ni, yang cerita ni Aisyah menceritakan tentang bapa dia. Maknanya dekatlah kisah itu. Qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi kita sampai ke Madinah, wu'ika Abu Bakrin wa Bilal. Wu'ika asabahul wa'ak wahya al-humma. Bilal dengan Sayyidina Abu Bakar kena demam panas. Demam panas. Biasanya demam panas ni meracau. Mana dia panas sangat. Qalat Aisyah, fadakhaltu alaihima. Aku pun pergi ziarah ayahku dengan Bilal. Maknanya Sayyidina Abu Bakar tu dekat dengan Bilal. Faqultu ya abati kaifa tajiduk. Ini bahasa orang nak pergi ziarah orang sakit dengan bahasa Arab. Kita kata kaifa tajiduk. Ya abati tu ayah dia. Wahai bapakku, apa yang bapak rasa sekarang? Bagaimana keadaan? Wa ya Bilal kaifa tajiduk. Bilal, dia panggil Bilal lah. Bilal, bagaimana keadaan awak sekarang? Sebab Bilal ni rapat dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Kita tengok nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merdeka kan. Dia panggil Maula Abi Bakrin. Qalat wa kana Abu Bakrin idza akhadhathu al-humma yaqul. Sayyidina Abu Bakar ni bila demam panas dia kuat sangat, dia akan kata, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Kullu mri'in, setiap orang itu musabbahun fi ahlihi, duduk sakit di antara keluarga dia, wal mautu adna min syiraki na'lihi, tapi kematian itu dekat dengan dia, lebih hampir daripada tali kasut dia. Maksudnya pagi ni ada dengan keluarga, petang nanti mungkin sudah mati. Itu maknanya panas sangat tubuh Sayyidina Abu Bakar ni sehingga dia anggap kematian itu sudah hampir. Allahu Akbar. Kemudian Aisyah kata, aku dengar pula Bilal ketika demam itu berkata, ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli izkhirun wa jalilu. Ala laita syi'ri, kalaulah boleh satu malam aku nak tidur di wadi Makkah,
dikelilingi oleh rumput-rumput izkhir. Izkhir itu nama rumput. Rumput izkhir. Dan juga jalil, nama rumput. Dia teringatlah kan, dia besar di Mekah. Duk teringat ke Mekah, kalau duduk di Mekah ni tak demam macam ni contohnya. Wahal aridanna yawman miyaha mi jannatin wahal tabduwan lali syamatun wa tafilu. Boleh tak satu hari aku nak pergi apa ni, main air di Mijannah. Mijannah ni dia panggil ada satu suk pasar, ada pesta lah di situ, pada pasar situ. Kalau kita pergi ke Taif sekarang dia tulis suk Mijannah. Wahal tabduwanna li syamatun wa tafil. Aku boleh tengok ke tak bukit, dua bukit besar di Mekah itu. Masya-Allah, tabarakallah. Maknanya Bilal duduk teringat ke apa ni, wadi, teringat ke tempat dia duduk main dekat rumput Mekah. Teringat nak pergi ke Mijannah, nak teringat ke, yang penting dia teringat kepada kampung asal dia. Teringat di Mekah apa yang ada. Biasalah kita ni kalau waktu senang-senang, waktu kita happy tak teringat kampung. Tapi kalau sudah sakit, sudah ada masalah, mulalah tak teringat kampung lah, teringat nak makan tu lah, teringat ke makcik, teringat ke mak, macam-macam teringatlah kitanya. Qalat Aisyah tu, kata di Sayyidah Aisyah, faji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila aku tengok apa dia ni, dua orang sahabat ni dah bercakap teringat ke Mekah dan lain-lain macam, aku pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, aku cerita, ya Rasulullah, tengok nu Sayyidina Abu Bakar nu, cakap macam mana dengan Bilal. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa. Nabi kata apa? Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, kasihkanlah kami Madinah itu, habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikan kami ni mencintai bumi Madinah sebagaimana kami sayang kepada Mekah, ataupun lebih lagi. Lebih lagi, lebih Madinah dari Mekah. Masya-Allah, itu ini di antara kelebihan bumi Madinah. Tuan-tuan boleh baca sejarahnya, ada dalam buku Madinah Munawwarah yang saya usahakan itu. Allahumma wasahhihha. Ya Allah, berikanlah kesihatan kepada bumi Madinah ni. Madinah ni pada waktu tu, kita tengok nanti dalam riwayat yang kedua, bagaimana Sayyidah Aisyah menggambarkan bumi Madinah ni penuh dengan wabak penyakit. Air dia kotor, tak sihat. Maka Nabi doa, Allahumma wasahhihha. Ya Allah, jadikan Madinah ni sihat, cantik. Wa barik lana fi muddiha wa sa'iha. Ya Allah, berkatilah kami pada sukatan cupaknya, gantangnya. Kan orang Madinah ni orang banyak pokok kurma, tamar. Biasanya orang dulu dia tak main kilo pikul, dia suka dengan gantang, dengan dengan cupak. Maka Nabi kita doa, berkatlah cumpak, maknanya penjualan barang-barang di Madinah ni, perniagaan dia berkat, buah-buah dia. Wangqul hummaha, pindahkanlah penyakit demam panah yang ada di Madinah ini, penyakit denggi ini. Faj'alha bil Juhfah, campak dia pergi ke Juhfah. Juhfah ni tempat tak ada orang, tengah jalan nak pergi Mekah, ada satu tempat. Jadi Juhfah tak ada orang duduk sampai sekarang ni. Sebab apa? Nabi kita minta Allah Ta'ala pindahkan, transfer penyakit di Madinah ni, dicampak di Juhfah. Allahu Akbar. Itu satu hadis ni rawahul Bukhari. Baik para jemaah sekalian, itu teks kisah kita pada kali ini. Baiklah, kita masuk kepada dilalatul qisah. Kisah ini menunjukkan kepada apa? Para pelajar, tanda yang pertama, iyadatul marid minas sunnah. Kita ingat kan, kalau pergi ziarah orang sakit, nama dia iyadah. Kalau pergi orang mati, kita panggil ittiba'ul janazah. Kita kata ziarah ni, orang sakit, iyadah. Yang pertama, iyadatul marid sunnah. Ziarah orang sakit itu sunnah.
Yang kedua, jawaz harus iyadatul mar'ah ar-rajul as-salih. Harus bagi seorang perempuan pergi ziarah orang laki-laki yang baik-baik. Dan sebaliknya juga mungkin laki-laki boleh pergi ziarah wanita dengan syarat dia lah, dengan SOP dia aman daripada fitnah, tidak ada khalwat. Kita pergi dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Yang ketiga, kita boleh tambah lagi dilalatul hadis yang ketiga, hadal hadis min fadailil Madinah. Hadis ini menunjukkan kepada fadilat kelebihan bumi Madinah. Di mana kelebihan dia? Yang pertama, Nabi kita minta Madinah ni sihat. Yang kedua, Nabi kita doa, jadikan kami ni mencintai Madinah lebih daripada Mekah. Yang ketiga, Nabi SAW telah mendoakan keberkatan kepada buah-buahan cupak dengan gantang di Madinah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi kata, kita doa kepada Madinah, berkat Madinah ni 2 kali keberkatan bumi Mekah. Tuan-tuan tengok dalam buku ni, buku Madinah Munawwarah ni, kita dah letak kelebihan-kelebihan dia tu. Jadi alhamdulillah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doakan kepada keberkatan, kesihatan untuk penduduk Madinah. Banyak ni tuan-tuan, ada beberapa hadis yang sahih yang kita nukilkan daripada kitab yang dinukil oleh risalah doktorah sahabat saya Muhammad bin Abdullah Al-Ghabban, orang Yaman. Rumah dia masa di Jamiatul Bayn Madinah tu berjiran lah. Rumah dia sebelah. Dia orang Yaman. Dia buat doktorah bagi hadis. Anaknya belajar bahagian fiqh. Kitab dia tu sudah dicetak sekarang. Sudah dicetak dan dia ringkaskan pula. Maaf. Kitab Ghabban ni, kitab Ghabban Fadail Makkah. Fadail Makkah. Muhammad Abdullah Ghabban Fadail Makkah. Fadail Madinah tu orang Yaman juga. Yaman juga, nama dia Fadailul Madinah Al-Waridah fis Sunnah. Juga oleh siapa? Oleh sahabat kita, orang Yaman yang berada yang buat PhD di Madinah bahagian hadis. Kitab ni kalau lama-lama tak sebut, dia pun terlupalah kan. Tapi ada di nota kaki dia, ada di bawah tu nama kitab dia, kita kata masya-Allah, tabarakallah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan kepada fadail. Nama dia Syekh Ar-Rifai. Masya Allah. Hamid Ar-Rifai. Orang Yaman. PhD dia, tajuk dia hadis-hadis kelebihan Madinah. Satu lagi Yaman juga yang kata jiran saya Abdullah Ghabban, Al-Fadailul Al-Ahadisul Waridah fi Fadail Makkah. Jadi dua tok Syekh jiran kawan kita ni Yaman ni, seorang buat Madinah, seorang buat hadis tentang Mekah. Jazakumullahu khaira. Allah Taala lah beri kebalasan yang baik pada dua-dua penuntut ilmu yang hebat ini. Alhamdulillah kita menumpang mereka. Jadi hadis ni menunjukkan kepada fadailul Madinah. Baik, kita pergi berpindah kepada minal mawdu'atil lati tusar. Di antara isu yang dibincangkan dalam kisah ini macam biasalah, Aisyah sahibatul hikayah, pembawa cerita kita Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, isteri Nabi, Ummul Mukminin, di antara isteri yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimah, al-faqihah, as-sawwamah, al-qawwamah, maknanya orang alim, orang faqih, orang yang banyak berpuasa, orang yang qawam, banyak berdiri malam, az-zahidah, al-abidah. Allahu akbar. Dia mati umur dia 63 tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa radhiya anha. Baik, kisah dia sudah beberapa kali kita ulang. Pada kali ini Tuan Syekh kita ni sebut je nama
Tak ulang lagi kisah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama juga. Sudah beberapa kali kita ulang. Nama dia Abdullah. Para pelajar cuba tanda nama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni nama dia Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah. Sahabat setia Nabi, khalifah selepas daripada Nabi wafat. Menjadi pemerintah khalifah selama 2 tahun, 3 bulan, 7 malam. Meninggal ketika umur dia 63 tahun. Tengok. Dia duduk situ ya pok dia. Aisyah tadi umur 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Nabi berapa? 63 tahun. Kita ni kalau sampai 62 tahun tu ready lah. Ramai di kalangan Nabi wafat 63, Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk menambahkan ibadat, sentiasa dekatkan diri kepada Allah, menyebarkan ilmu setakat mana yang kita ada. Mudah-mudahan kita berhak layak untuk mati dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sayyidina Abu Bakar mati pada umur 63 tahun, dikebumikan jasad dia di sebelah jasad Nabi SAW di rumah Aisyah. Kubur Nabi sekarang itu rumah Sayyidah Aisyah. Sepinggir Raudah rumah dia, dekat dia. Baiklah. Cerita Sayyidina Abu Bakar sudah banyak kali juga. Yang ketiga, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, maula Abi Bakrin. Apa nama maula? Maula itu maknanya orang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar beli siapa? Bilal ini daripada ketua dia, toke dia, nama Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni duk seksa Bilal, kena ke Bilal, buat nanya ke Bilal. Di Makkah, Sayyidina Abu Bakar beli liyunqidhahu min azabin. Abu Bakar nak bebaskan dia daripada azab. Jadi bila dia bukan jadi hamba lagi, Umayyah tak boleh kacau lah dia. Wa a'taqahu fi sabilillah, dia merdeka. Bila dia kaedah orang yang merdeka orang, dia panggil al-wala. Wala ni kuasa penjagaan, duduk di orang yang merdekakan dia. Kerana itu dia tu, mana Aisyah pergi ziarah dia, rapatlah dia tu. Baik. Yang keempat, kanat Yathrib. Yathrib ni nama Madinah asal. Madinah tu Yathrib nama dia. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi tukar nama. Kenapa Nabi tukar? Sebab Yathrib ni ambil daripada perkataan asad dengan makna balas dendam. Nabi SAW dia tak suka perkataan kasar-kasar, dia tak mau. Dia nak terlembut-lembut, perkataan yang menyenangkan. Beke-beke tak mau Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW. Maka Nabi tukar dia kepada Tabah. Daripada balas dendam kepada Tabah, bumi baik, bersih, molek. Nama dia Tabah ataupun Taibah. Jadi Yathrib, Madinah di peringkat awal mula-mula Nabi sampai, wabi'atan al-manakh. Maknanya dia punya cuaca dia, udara dia tak begitu bersih. Banyak penyakit di sana. Di antara penyakit dianya humma, demam panas, denggi ni. Apakah sebab dia? Tuan-tuan tengok. Apakah sebab bumi Madinah ni bumi yang banyak denggi, Aedes, nyamuk ni. Nyamuk Aedes orang panggil. Tengok riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia kata wa qadimnal madinata wa hiya awba'u ardillah. Allah. Ketika kami sampai di Madinah, Madinah ini bumi yang berwabak, maknanya banyak pandemik, banyak penyakit. Qalat, dengan ni kata Aisyah, fakana Buthan tu satu wadi dekat dengan Masjid Quba tu ada wadi tu, dia panggil wadi Buthan. Yajri najlan, mengalirkan air, najlan, air yang tak kotor air. Ta'ni ma'an ajinan,
air yang warnanya gelap, bau dia busuk. Jadi kata di ahli-ahli kesihatan kata, jadi bila air itu busuk, suasana persekitaran sudah tentu tak elok, menjadi pusat pembiakan nyamuk Aedes. Mari Aedes. Bila ada nyamuk Aedes, adalah denggi, humma, dangka dia panggil. Humma, dangka. Baik, orang Muhajirin di Mekah tak biasa main nyamuk-nyamuk ni. Bila sampai Madinah, kena nyamuk, sekali digigit oleh nyamuk Aedes, denggi habis buat dia. Maka demamlah Sayyidina Abu Bakar, demamlah Bilal, demam. Maka Nabi SAW telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita doa apa? Tengok dalam kitab kita ni, dalam kitab sejarah Madinah ni saya tulis di sini. Nabi kita berdoa, ya Allah berilah kesihatan kepada Madinah ini sebagaimana engkau beri kesihatan kepada bumi Mekah. Ni hadis yang kita baca tadi lah. Jadi ada riwayat kata, dengar riwayat ni daripada Abdullah bin Umar, dia kata apa? Ra'aitu ka'anna imra'atan sauda'a tha'iratar ra'si kharajat minal Madinah. Bila Nabi kita doa, ya Allah, pindahlah penyakit di Madinah ni pergi campak di Juhfah. Juhfah tu katanya tempat tak ada orang. Tak ada orang baik situ. Pergi campak di sana. Kata Ibnu Umar, aku tengok selepas Nabi berdoa tu macam seorang perempuan yang hitam, rambut dia bergoseng. Apa dia rambut goseng ni? Orang Kelantan kata jerba rambut. Rambut macam hantu tu. Gosok. Lari keluar dari Madinah. Dia panggil rambut bergoseng. Rambut usuk masai ni, rambut macam rambut hantu tu, rambut tak sikat tu. Keluar daripada Madinah, dia pergi ke Juhfah. Fa'awwaltu anna waba' al-Madinah nuqila ilaiha. Ibnu Umar kata, maka aku tafsirkan kisah itu bahawa penyakit Madinah telah dicampak ke Juhfah. Alhamdulillah. Al-Khattabi kata, ianya waktu tu ada penduduk di sana, tapi Yahudi yang tak apa baik duduk di sana. Kata Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini salah satu daripada tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana selepas daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Al-Juhfah telah dijauhi, tidak ada lagi orang minum airnya kecuali ditimpa penyakit. Jadi hasil daripada tempat tak baik lah. Nabi kita doa, jadi air di sana menjadi kotor. Siapa dia pergi Juhfah, pergi minum air, cari penyakit. Allahu Akbar. Baik, jadi Madinah selepas daripada itu bersih, airnya pun mula mengalir dengan baik, berkatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah. Baik. Yang kelima, Aisyah pada waktu itu sudah pun isteri Nabi radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dalil dianya, selepas dia pergi ziarah ayah dia Abu Bakar, pergi ziarah Bilal, langsung dia balik. Faji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Aku balik rumah bagi tahu kepada Nabi apa yang berlaku pada Abu Bakar dan Bilal. Maka Nabi doa. Ini bahasa, dia panggil bahasa rasmi. Bahasa rasmi. Bahasa rasmi, kita tak boleh panggil ayah kita dengan nama. Tak boleh panggil ayah dengan nama. Tengok, maka dia akan panggil dengan jawatan. Aisyah dia tak panggil Muhammad, tak panggil kanda, dia panggil jitu ila Rasulillah. Dia panggil jawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nampak lagi di sini annaha qadimat ilaihima. Aisyah pergi jumpa ayah dia dengan Bilal semata-mata nak ziarah. Dia panggil iyadatul marid. Iyadah tu ziarah orang sakit.
Yang ketiga, Bilal Atiq Abi Bakar. Bilal orang yang dimerdeka oleh Abu Bakar, maka walak kuasa penjagaan tu di bawah Abu Bakar. Jadi biasanya orang-orang yang dimerdekakan ini dia akan bercampur dengan keluarga toke dia sebagaimana macam adik-beradik, macam sebahagian daripada ailah, keluarga. Dan daripada zahir cerita ini nampak Abu Bakar dengan Bilal tu duduk sekali, duduk demam dua tu. Lepas tu Aisyah tanya, "Ma tajiduk ya abati, ma tajiduk?" Bilal, apanya? Maka dia tanya di tempat, "Kaifa tajiduk?" "Wa ya Bilal, kaifa tajiduk?" Jadi Aisyah menginteraksi dia sebagai salah seorang daripada keluarga. Baik. Maknanya berdasarkan hadis ini, Aisyah pergi ziarah Bilal tak jadi masalah lah, sebab Bilal masuk dalam keluarga dia. Timbul lagi soalan, boleh ke tidak kita pergi ziarah orang lain? Kita wanita pergi ziarah orang soleh lain, kalau dia sakit ke, boleh tak kita orang panggil pergi melawat? Boleh. Tengok dalam hadis ini yang keenam, Sayyidah Aisyah tanya Bilal di saat dia sakit, dan dia juga pergi ziarah Amir bin Fuhairah, pembantu Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan ingat kan, waktu Nabi kita keluar daripada hijrah, mereka berjalan 4 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, pembantu Sayyidina Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraiqid, kafir. Dia hanya gaib saja. Dia tak masuk Islam lagi. Baik. Wa zakara al-Bukhari anna Ummu Darda adat rajulan min ahli al-masjid. Ummu Darda juga pergi ziarah orang lain. Hadis ini nak menunjukkan kepada kita, kita nak taksilkan masalah boleh je wanita ni pergi ziarah guru dia ke orang, walaupun bukan mahram, kita pergi ziarah orang sakit dengan SOP dia lah. Jangan pergi masuk begitu je, kena ada minta izin dalam suasana yang tidak tertutup. Yang ketujuh, wazara Abu Bakrin wa Umar Umma Aiman. Abu Bakar dengan Umar pergi ziarah Ummu Aiman, mak angkat yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazara Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga pergi ziarah Fatimah, anak Nabi. Itu menunjukkan bahawa boleh kita pergi ziarah orang-orang yang lebih-lebih, orang-orang yang sakit, kita pergi ziarah boleh. Wazara Sufyanus Tsauri Rabi'atul Adawiyah. Sufyan Tsauri pergi ziarah Rabi'ah. Rabi'ah tu ulama wanita yang masyhur. Wa Yahya bin Bustam ziarah Ufairah Al-Abidah. Wa Fudail bin Iyad zara Sya'wanah. Dan ramai lagi lah ulama-ulama besar pergi ziarah wanita-wanita yang juga mempunyai kemuliaan yang hebat sakit. Dan wanita juga pergi ziarah orang-orang laki-laki yang sakit. Jadi kesimpulan kita di sini bahawa harus bagi seorang laki-laki yang soleh pergi ziarah wanita yang solehah, dan orang wanita juga pergi ziarah, maknanya boleh dengan syarat iza aminatil fitnah wamtana'atil khalwah. Syaratnya laki-laki nak ziarah wanita ni atau wanita ziarah laki-laki apabila tidak ada fitnah. Maknanya bukan khalwat, duduk berdua lah kita pergi ramai-ramai. Biasa kan kita ni bila dengar ustaz kita sakit, ustazah kita sakit ke siapa, kita pergi ziarah ramai-ramai. Itu diharuskan, tidak jadi masalah. Yang ke-8, al-hayatul ijtimaiyah. Timbul lagi satu soalan. Kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai bangsa, bahasa, keturunan, agama. Dia panggil masyarakat majmuk. Tuan-tuan kena ingat, bukan Malaysia aja masyarakat majmuk. Madinah pada peringkat awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masyarakat majmuk. Bila tak ada kafir di Madinah ni? Bila? Tuan-tuan kena ingat. Iaitulah zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila dia dengar Nabi kita bersabda di akhir hayat Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam kata,
la yajtami'a dinan fi jaziratil Arab. Nabi kata tidak berkumpul dua agama di semenanjung tanah Arab. Mana Islam pun ada, Yahudi pun ada, Nasara pun ada, Majusi ada, tak berkumpul. Maka Sayyidina Umar di zaman pemerintah dia ijlak semua sekali puak-puak kafir daripada semenanjung tanah Arab. Sebab itulah Yahudi dalam peta besar Israel sampai ke Madinah. Sebab apa? Israel kubra duduk di Madinah sebab dia kata Madinah itu negeri tok nenek dia telah dirampaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikosongkan oleh Sayyidina Umar. Biarlah Yahudi itu, insya-Allah kita doakan mereka tak akan balik lagi ke Madinah. Kita yang pergi Madinah, insya-Allah. Maka apabila mereka berkumpul di Madinah, ada Yahudi, ada orang lain, orang bukan Islam, timbul lagi boleh ke tidak kita sebagai seorang Islam pergi ziarah kawan-kawan ataupun keluarga yang non-Muslim, boleh ke tidak? Ini realiti soalan ni. Ramai sahabat-sahabat kita yang mu'allaf, kita panggil mu'allaf, kita panggil saudara baru. Banyak istilah sekarang ni, gunalah apa saja pun yang boleh dipahami bahawa hukum nak pergi ziarah orang bukan Islam. Boleh ke tidak? Jawabnya sangat boleh. Lebih-lebih lagi, kalau kita mempunyai peluang ataupun ruang untuk nak teka, nak dakwah mereka, nak ajar dia mengucap, ajar syahadah. Allahu Akbar. Yang pertama, kisah yang pertama ketika Abu Talib. Bila Abu Talib nak mati, Abu Talib ni tak mau mengucap, tak mau masuk Islam. Adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pergi ziarah Abu Talib. Ajar dia mengucap, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah. Pak cik, katalah la ilaha illallah pak cik. Abu Talib nak kata, Abu Jahal ada sebelah. Abu Talib, la. Celakanya Abu Talib dengan sebab kawan-kawan yang jahat. Kita tak nafikan takdir Allah, tapi sebagai pengajaran betapa bahayanya kita berkawan dengan geng-geng yang jahat. Abu Talib nak masuk Islam pun tak boleh. Maka tak masuk Islam sampai sudah sehingga dia mati. Abah kata, Muhammad, aku rasa dia sebut la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu asma. Nabi kata aku tak dengar. Agak je, tak boleh. Jadi kalau Nabi dengar Abu Talib Islam, masuk Islam, sudah tentu dia akan ambil aibak patnik dia ni, orang disayangi ni, untuk disolat, dimandi, dikafan, dibawa perkuburan Islam, dibakit, ataupun maaf di Mekah. Masa tu di Mekah lagi, belum hijrah kan. Mana Nabi akan uruskan jenazah, dia akan ditanam di perkuburan Ma'la dekat dengan Sayyidah Khadijah ke bumi di Ma'la. Tapi Nabi kata dalam asma aku tak dengar. Sebab itulah ada juga kumpulan-kumpulan ni, ahli-ahli tarekat makrifat ni, yang duduk bercakap dengan bahasa yang pelik-pelik ni. Bila orang komen, dia kata itu bahasa ahli tasawuf lah macam-macam. Kita kata jangan duk guna kat bahasa-bahasa yang boleh menimbulkan tohmah, boleh menimbulkan perkara yang tidak baik. Banyak lagi bahasa. Nabi tak ajar kita bahasa pelik-pelik. Kenapa kita nak bahasa pelik? Baik. Nabi kata aku tak dengar. Matilah Abu Talib. Maka Nabi ziarah. Satu cerita. Cerita yang kedua, anna ghulaman li Yahudi kana yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa marida. Ada hamba Yahudi, ghulam tu maknanya kanak-kanak Yahudi. Dia ni tolong khidmat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Nabi kita pergi ziarah dia. Nabi kata, ya ghulam aslim. Hei anak, masuk Islam. Dalam riwayat lain, budak ni tengok ke ayah dia. Tak berani juga dia masuk Islam. Dia tengok bapa dia, ayah dia kata, ati' Abul Qasim. Ikut. Nabi kita ajar mengucap, Alhamdulillah. Budak ni mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia mati. Hadis ini dalam Bukhari, sahih.
Bila mati, Nabi kita keluar daripada rumah dia, Nabi gembira sangat-sangat. Nabi kata, Alhamdulillah, allazi anqazahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menyelamatkan budak ini daripada api neraka dengan sebab aku aja dia mengucap. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mampu nak pergi ajar sahabat-sahabat kita, kawan-kawan, waris-waris kita yang non-Muslim, biar dia boleh mengucap walaupun dekat nak mati. Kalau dia mengucap, insya-Allah dia ada kunci nak pergi syurga. Allahu Akbar. Baik, dua cerita ini menunjukkan dia harus kita pergi ziarah orang sakit yang bukan Islam, dan lebih-lebih lagi kalau berpeluang untuk nak mengucapkan dia, nak syahadahkan dia, syahadahlah. Semalam saya dihubungi, semalam ke malam 2 malam lepas, dihubungi oleh sahabat saya, Profesor Khairul nama dia. Dia kata ada kematian di kawasan hantar. Siapa? Dia kata kawan kami yang mengajar di universiti juga, di U di KL. Dia ni telah mengucap 2 kalimah syahadah. Saya kata dia dah daftar Islam ke tidak? Tak, belum. Saya tak berani nak buat. Nak uruskan mayat dia sebagai, kita nak pergi declare macam mana, tak ada surat. Dunia sekarang ni kena bersurat. Ada surat akuan, ada kena ada CJ akuan Islam dengan pejabat agama. Tapi kalau tak ada, kita nak lawan pun tak boleh. Cuma kita boleh doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga bersama dengan orang-orang beriman yang lain, insya-Allah. Walaupun di atas dunia, dia diuruskan jenazah dia oleh keluarga dia mengikut agama mereka. Allahu Akbar. Tak apa tuan-tuan, asalkan kita boleh hajar dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia solat, dia tak sempat daftar, kita kata itu urusan dunia. Yang kita nak urusan dia dengan Allah di alam barzah dan di alam akhirat. Baik, yang ke-9, baru siri lepas saya ada baca dalam risalah kita ni, tuan-tuan dah dapat kan? Risalah ni motivasi pesakit dan adab ziarah orang sakit. Di antaranya beberapa adab yang telah kita baca. Tuan-tuan tanda dalam kitab ni pun ada dia ulang balik. Yang pertama, istizan alaihi. Kena ziarah, adab ziarah orang sakit. Tulis, adab ziarah orang sakit. Yang pertama, kita kena minta izin nak ziarah, supaya dia bersiap. Mungkin dia dalam keadaan terdedah aurat ke, dalam keadaan ada bau yang tak selesa, bersihkan dulu tempat, barulah orang masuk. Yang kedua, adab yang kedua, at-tanfis lahu bil ajal. Kita kena bercakap, insya-Allah Allah Ta'ala panjangkan umur tu, sihat molek, lepas ni boleh pergi masjid, boleh pergi Mekah lagi, insya-Allah. Macam kita ni selalu bawa orang pergi haji contoh kan. Kita kata, Allah, insya-Allah pak cik sihat molek tu, kita boleh daftar pergi haji pula depan. Boleh pergi umrah sekali ni. Biar dia gembira nampak. Walaupun kita tahu doktor cakap dah tadi, orang ni dia punya kanser bukan 4 sudah sampai 5 contohnya. Tapi jangan pergi. Kemudian kita pergi adab yang ketiga, wa yad'u zair lil marid bima yunasibu halahu. Jadi kita kena bercakap dengan orang sakit mengikut kesesuaian masa, bahawa ujian kita ni Allah Ta'ala uji kita. Sakit ni ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Allah nak angkat darjat kita, Allah Ta'ala nak bersihkan kesalahan kita, Allah nak. Jadi sebutlah kebaikan-kebaikan itu, mudah-mudahan insya-Allah tak lama tu sembuhlah tu. Sembuhlah tak lama. Dalam sebuah hadis ni kita jarang baca, jadi kita baca dulu di sini. Tuan-tuan sabar sekejap, walaupun agak ambil masa. Dia kata dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, hadis ini sahih, dinilai sahih oleh Al-Iraqi, kata isnadhu jayyid. Dalam sahih Al-Jami' kata sahih sanad dia, alhamdulillah. Tuan-tuan tengok dia punya sabda Nabi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Dia kata apa? Izabtulitu 'abdil mu'min, apabila aku uji hamba aku yang beriman dengan kesakitan, falam yashkuni ila uwadihi,
Dengar ni tuan-tuan, lam yashkuni ila uwadihi ay lam yashku alamahu. Dia tak mengadu dia sakit. Dia susah. Dia tak mengadu kepada orang yang pergi ziarah dia. Ingat tuan-tuan, dia tak mengadu. Orang mari ziarah kat sakit. Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu ya. Ni kadang-kadang kita ni kat Allahu akbar. Dia cerita dia sakit tu macam kita tak tahu dia sakit. Saya datang rumah awak ni ziarah orang sakit. Kita tahulah dia sakit, tapi cerita lebih-lebih. Allah kata apa dalam hadis kursi ni, kalau dia tak mengadu kepada orang kesakitan dia, atlaqtuhu min isari, aku akan bebaskan dia daripada tawanan kesakitan itu. Summa abdaltuhu lahman khairan min lahmihi, aku akan gantikan daging dia yang tadi menanah buruk tadi dengan lebih baik, daman khairan min darah lebih baik. Summa yasta'niful amal, setelah dia dibersihkan dosa-dosa dia dengan kesakitan, dia sabar, dia tak mengadu kepada orang, dia tak tepik sana sini. Allah kata, mulalah hidup baru lepas pada kamu sihat nanti, mulakan hidup baru. Jaga buku amalan kamu, jangan dikotori dengan maksiat, dengan mungkar, dengan troll, dengan segala perkara penyakit atas dunia gini. Jaga, selamatkan buku kamu tu. Allahu akbar. Menarik. Ada yang keempat, tanda tuan-tuan, yang keempat, wa yutalibuhu bis sabri wal ihtisab. Kita juga minta supaya dia sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Harapkan pahala. Sebagaimana dalam hadis Ummul Ala, dia kata apa? Qalat adani Rasulullah wa ana maridah. Allahu akbar. Bahagianya kau Ummul Ala. Dia sakit, Rasulullah pergi ziarah dia. Faqala ya Ummul Ala. Ummul Ala, abshiri, terimalah khabar gembira, mana-mana orang Muslim, termasuk yang Muslimah yang sakit, yuzhibullahu bihi khataya, Allah Ta'ala akan hilangkan dosa-dosa dia dengan sebab kesakitan. Kama tuzhibun naru, sebagaimana api menghilangkan kotoran-kotoran, karak-karak di besi dan juga di fiddah, di perak. Rawahu Abu Daud. Baik, itu di antara adab. Berapa dah kita? 4 kan? Yang kelima, talabud du'a minhu. Kalau boleh kita minta dia doakan kita. Pelik. Biasanya orang sakit suruh kita berdoa tak? Dalam kitab ni kata, kita minta orang sakit tu doa kepada kita, li'annahu fi adhafi halatihi wa aqrabiha ila Allah. Biasa orang sakit ni orang sudah bersih dosa-dosa dia. Masya Allah, tabarakallah, dosa dia sudah bersih. Dia sabar. Dia sudah hampir dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka doa dia lebih mustajab kepada kita. Tuan-tuan dan puan, kita biasa terbalik kan. Biasa, Ustaz, saya sakit, Ustaz doa. Kita nak minta, awak tolong doakan saya. Kenapa pula? Sebab awak sakit, Allah bersihkan dosamu, sekarang ni kamu sudah bersih daripada dosa, maknanya lebih mustajab doamu daripada aku. Subhanallah. Ini faedah kita belajar, Masya Allah, macam-macam keluar. Berapa dah kita? Berapa tu? 4 dah. Tanda tuan-tuan. 4. Yang kelima. 5 dah tadi. Yang keenam, wala yazkuru indahu man mata bihazil illah. Allah. Mu jangan duduk cerita dia, sakit ni kanser kan? Kanser kan? Ya, kanser kan? Ni orang dah mati macam ni. Tuan Syah kata, mu jangan buat perangai kama yaf'alu ba'dul hamqa. Sebahagian daripada orang bodoh pergi ziarah orang sakit. Hidup bila orang mati dengan penyakit ni. Macam-macam. Ya ilaha illallah. Jadi kita kena cerita dia, alhamdulillah, setakat yang saya dengar, orang sakit macam ni juga ni, alhamdulillah, banyak orang dah sembuh tu. Ada duduk solat di masjid tu. Boleh pergi Mekah lagi. Nampak gembira. Allahu akbar. Ana teringat kepada mak saya, Allah yarham. Allah Ta'ala lah beri keampunan dan kemaafan kepada dia. Walidati, dia sakit. Kanser berat jugalah.
masuk hospital pasal kena buang dia punya kanser. Doktor waktu nak bagi bius full, banyaklah andaian sampai sewaktu di taklimat tu ana rasa nak buat balik mak ni, tak sanggup kita dengar taklimat daripada pakar bius ni, hidup ke tak hidup. Macam istilah sekarang lah, ditidurkan. Macam itulah. Allahu Akbar. Nak balik ke tak balik ni? Iyalah, anak dengan mak ni gitulah sayang. Kita tak tahu. Berasa macam-macam dah. Kata ma, kita panggil ma dia. Allahyarham. Nak buat ke tak ni? Buatlah. Tawakal Allah. Tak apa. Nak masuk bilik OT juga, kita ajar mengucap siap-siap dah. 2 jam lebih sikit ke apa ni. Tak lama dia punya cerita. Doktor panggil, ta'al, Ustaz, Abu Anas mari. Mak dah siap daripada doktor yang buat pembedahan keluar daripada bilik, bagi tahu pada kita, alhamdulillah, pembedahan berjaya. Mak dah sedar, Masya Allah. Mungkin kita jangka 3-4 jam lagi sedar, tapi sekarang dia sedar awal lagi. Allahu Akbar. Kemudian bila dia keluar, kita nampak dia terharulah. Cepat pulih dia punya tu. Kita kata alhamdulillah. Mama ni duduk ngajar orang, duduk ajar orang. Allah Ta'ala beri kesembuhan yang baik. Gembira orang tua ni. Alhamdulillah. Baik. Kita doakan yang baik-baik kepada orang yang sudah pergi. Yang kita bimbangnya bagaimana dengan perjalanan hidup kita ni. Allahumma musta'an. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Baiklah. Ada yang ke 7, yang ke 6, yang ke 7. Apa tak stabil nombor ni? 4, 5, 6. Sekarang yang ke 7. Ada yang ke 7. La yuksirul muks indahu. Jangan duduk lama dekat dia. Jangan duduk lama. Bila kita ziarah orang, jangan duduk lama. Ziarah, insya-Allah kita doakan sihat walafiat. Kalau nak tanya dia sakit apa, pergi tanya keluarga dia kat luar. Jangan duk menyibukkan orang ni. Orang yang sedang sakit jangan tanya. Dia nak cerita, kita dengar. Dia tak nak cerita, kita berhenti setakat tu dulu. Nak tanya juga, pergi tanya anak dia. Jangan duduk lama. Kecuali dia minta, duduk sekejap. Aku suka sangat awak datang. Saya suka sangat mu mari. Kita duduk sekejap. Ambil hati dia. Tapi kalau kita minta izin dia pun angguk, terima kasihlah datang. Cukup lah tu. Kita faham dah bahawa dia nak tenang-tenang, dia tak nak orang ada kat situ. Yang ke-8, la yukthir min su'ali. Jangan banyak tanya. Tanda ni yang ke-8 ni, jangan banyak bertanya. Bayangkan orang ni sakit kanser. Mungkin zaman Covid. Setiap hari orang ziarah dia berapa orang? 10 orang, 20 orang. Jadi cerita dia daripada pagi sampai ke malam, kanser. Biarlah dia. Kita tak payah. Kita mari kita doakan dia. Kita bagi semangat pada dia, kita keluar. Kalau tidak, dia ulang ke penyakit dia tu beratus kali sehari, lebih baik dia ulangkan zikir dia kepada Allah Azza wa Jalla daripada duk tanya benda tu. Jangan tanya. Kisah seorang ada rajulun Ahmad bin Hanbal. Seorang laki-laki pergi ziarah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Fa aksar. Dia banyak tanya soalan. Hatta qala lahu dia tanya Ahmam tal barihah, semalam panah ke? Tuan Syekh Imam Ahmad, semalam panah ke? Qala Ahmad, iza qultu laka alhamdulillah fala tuhrijni lima akhra. Jadi dia kata fala tukhrijni. Maknanya bila aku kata alhamdulillah, mu jangan duduk asak lagi kak. Suka aku bercakap benda aku tak suka. Imam Ahmad marah. Maknanya bila kita pergi tempat orang sakit, jangan duduk banyak tanya sangat. Dan kita sakit pula, jangan duduk banyak sangat cerita kepada orang. Nampak tak sabarnya kita. Allahul Musta'an. Baiklah, saya tak nak ulang balik. Sebab kita dah sebut dalam siri yang lepas, adab-adab ziarah orang sakit. Yang saya nukilkan dalam buku ni, dalam risalah ini. Dengan bacaan doa-doanya, alhamdulillah. InsyaAllah untuk bacaan doa, bila sakit bagaimana kita nak baca, dalam siri akan datang. Siri 87. Gadan, besok, tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita jumpa di sana.
dalam siri yang akan datang kita akan cerita tentang sebahagian daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan ketika sakit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.